Pada tahun 1951, lahirnya seorang pemimpin Islam yang dikenali ramai dalam sejarah moden Islam. Beliau ialah Muhammad Morsi. Apakah yang telah menyebabkan beliau menjadi begitu terkenal? Siapakah beliau yang sebenarnya? Muhammad Morsi dilahirkan pada 20 Ogos 1951 di Al-Sharqiyah, Mesir. Morsi mendapatkan pendidikan tahap PhD dalam bidang kejuruteraan di sebuah universiti di California, Amerika Syarikat. Morsi telah melahirkan minat terhadap politik sejak di awal usia lagi. Beliau juga seorang Muslim yang amat kuat pegangan agamanya. Ini dapat dibuktikan apabila beliau menyertai suatu gerakan Islam antarabangsa yang digelar Ikhwanul Muslimin yang memegang kepada prinsip mengembalikan cara hidup Islam dalam kalangan masyarakat. Walaupun beliau tidak aktif dalam berdemonstrasi di kampus universiti ataupun kolej, beliau sentiasa dianggap sebagai ahli Ikhwanul Muslimin yang setia. Pada tahun 2000, Morsi diberikan jawatan sebagai ahli parlimen sewaktu di bawah pemerintahan Hosni Mubarak. Morsi telah menerima jawatan tersebut sebagai ahli bebas kerana Ikhwanul Muslimin telah diharamkan oleh kerajaan Mesir. Sepanjang beliau menjadi ahli parlimen, Morsi menekan kerajaan untuk melaksanakan reformasi politik, menuntut penghapusan tindakan-tindakan yang menindas rakyat, termasuk undang-undang darurat yang memberikan kuasa mutlak terhadap penahanan dan penangkapan oleh polis serta undang-undang yang membatasi pembentukan parti politik. Beliau juga menegaskan dirinya sebagai konservatif dan menyeru kerajaan untuk melakukan sekatan yang lebih ketat terhadap hiburan yang dianggapnya tidak sopan. Penyertaan Morsi sebagai ahli parlimen secara tidak langsung telah menyebabkan Ikhwanul Muslimin semakin mendapat sokongan daripada rakyat Mesir di atas ketelusan mereka dalam pengurusan. Namun begitu, pada tahun 2005, berlaku ketidakpuasan hati dalam kalangan ahli Ikhwanul Muslimin apabila rejim Hosni Mubarak sekali lagi memenangi parlimen untuk negara Mesir. Penipuan sewaktu pilihan raya telah menyebabkan hanya 20 kerusi parlimen yang terdiri daripada ahli Ikhwanul Muslimin. Dan Morsi tidak lagi diberi tempat dalam parlimen. Morsi yang tidak berpuas hati telah bersuara dan berdemonstrasi bersama para hakim yang mahukan lebih pembebasan. Akibatnya, Morsi telah dipenjara selama 7 bulan. Namun begitu, Morsi tidak berputus asa. Pada 25 Januari 2011, terjadinya revolusi Mesir yang berpunca daripada pengangguran, keinginan menaikkan gaji minimum, kurangnya perumahan, inflasi makanan, korupsi, kurangnya kebebasan bersuara dan keadaan hidup yang susah. Matlamat utama bantahan ini ialah untuk menyingkirkan rejim Presiden Hosni Mubarak yang telah memerintah selama hampir 30 tahun. Pada 28 Januari 2011, Morsi bersama 24 ahli Ikhwanul Muslimin telah ditahan, tetapi mereka berjaya melarikan diri ke Kahirah 2 hari kemudian. Revolusi Mesir ini menyebabkan rejim Hosni Mubarak tumbang dan tentera mengambil alih pemerintahan sehingga pilihan raya dijalankan. Morsi kemudian menjadi pengerusi Parti Kebebasan dan Keadilan, sebuah parti politik yang berpaksikan kepada Islam, di mana awalnya sangat berkait rapat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada 24 Jun 2012, Suruhanjaya Pilihan Raya Mesir telah mengumumkan bahawa Morsi berjaya memenangi kerusi Presiden Mesir. Suruhanjaya berkata Morsi mendapat 51.7% untuk menang berbanding lawannya hanya 48.3% undi sokong. Morsi merupakan pemimpin pertama di Mesir yang memenangi pilihan raya secara demokratik dalam sejarah Mesir, selain orang awam pertama memegang jawatan tersebut. Kemenangan ini pada awalnya disambut dengan baik kerana rakyat Mesir menganggap Morsi adalah orang biasa dari kalangan mereka. Dasar luar kerajaan di bawah pimpinan Morsi yang tegas amat menitik beratkan nasib umat Islam yang ditindas seperti di Syria dan Palestin. Namun begitu, selaku Presiden Mesir yang kelima, Morsi juga telah melakukan siri kesilapan yang menyebabkan kebangkitan semula rakyat. Pada Ogos 2012, Morsi mengumumkan bahawa pindaan perlembagaan yang diluluskan oleh Majlis Tertinggi Angkatan Tentera yang menyekat kuasa Presiden akan dibatalkan. Banyak penjawat jawatan tertinggi ketika kerajaan yang lepas turut dipecat atau digantikan dengan jawatan yang lain.
Pada 22 November 2012, Morsi mengeluarkan deklarasi bagi menjaga kerja Suruhanjaya Perlembagaan yang merangka perlembagaan baharu daripada campur tangan kehakiman. Ini bermakna mereka kebal daripada sebarang tindakan undang-undang. Deklarasi ini turut menuntut mereka yang dituduh membunuh pembantah pada zaman Hosni Mubarak namun dibebaskan hendaklah dibicarakan semula. Manakala Morsi diberi kuasa mengambil sebarang tindakan perlu bagi melindungi revolusi. Pada 30 November 2012, Suruhanjaya Perlembagaan meluluskan draft perlembagaan yang ditulis oleh golongan Islam tanpa melibatkan ahli-ahli Kristian dan sekularis yang memboikot tindakan Morsi untuk membuat perlembagaan baru. Morsi meminta untuk diadakan satu referendum mengenai draft tersebut pada 15 Disember tetapi tidak berjaya kerana orang ramai yang menentang dan menyokong Morsi mula berdemonstrasi akibat daripada draft itu. Beliau mengisytiharkan darurat pada 9 Disember, memberi kuasa kepada tentera untuk membuat tangkapan dan mengekalkan keamanan sehingga referendum perlembagaan dapat diadakan. Draft perlembagaan tersebut diluluskan oleh pengundi dan berkuat kuasa pada akhir Disember. Kesilapan melalui pembaharuan radikal secara tiba-tiba ini akhirnya membawa padah kepada Morsi. Pada 30 Jun 2013, bantahan besar-besaran meletus di Mesir menyeru peletakan jawatan Presiden Morsi kerana tindakan Morsi kelihatan seperti kenaikan seorang diktator yang baru. Pada 1 Julai 2013, Angkatan Tentera Mesir mengeluarkan arahan supaya kerajaan memenuhi tuntutan rakyat dalam tempoh 48 jam. Ia mengugut akan masuk campur sekiranya pertikaian belum diselesaikan ketika itu. Morsi menolak arahan itu. Dengan itu, pada 3 Julai 2013, Ketua Angkatan Tentera Mesir, Abdul Fattah al-Sisi, telah mengumumkan penyingkiran Morsi dari jawatan Presiden dan melantik Adli Mansur, iaitu Ketua Mahkamah Perlembagaan sebagai Presiden interim. Pada November 2013, Morsi menyatakan bahawa dia telah ditahan pada 2 Julai 2013 di sebuah rumah sehingga 5 Julai 2013. Kemudian beliau dibawa ke pengkalan tentera di mana beliau menghabiskan masa selama 4 bulan di sana. Setelah pergulingan Morsi, beliau telah didakwa atas pelbagai kesalahan. Antaranya ialah sabitan membunuh penyokong pihak lawan yang berprotes di luar istananya, menjadi pengintip untuk Hamas, Hezbollah dan dakwaan melarikan diri daripada penjara sewaktu revolusi Mesir 2011. Akhirnya, Morsi telah dijatuhkan hukuman penjara dan juga hukuman mati. Namun begitu, sebelum sempat hukuman lain dijatuhkan, pada 17 Jun 2019, Morsi meninggal dunia akibat penyakit jantung sewaktu sesi pendengaran beliau di mahkamah atas tuduhan menjadi pengintip. Kematian beliau mengejutkan dunia. Presiden Turki telah menyifatkan beliau sebagai mati syahid. Morsi telah dikebumikan di Kahirah bersama dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain. Sehingga kini, nama Morsi masih lagi disebut-sebut dalam kalangan pejuang Islam. Kepada penyokongnya, mereka berpandangan Morsi bukanlah lemah tetapi tidak diberi peluang yang cukup untuk menyelesaikan masalah diwarisinya daripada Hosni Mubarak.